Datuk, pendapat Datuk, adakah akan ada last minute move antara GTA dengan PH untuk bekerjasama? Saya rasa setelah menilai, mengkajinya, kita kena faham PH ini dia dah memerintah banyak negeri dalam keadaan lebih pada 12 tahun atau 14 tahun. Contoh dia Selangor, tentu dia mempunyai kewangan yang kokoh. Pulau Pinang mempunyai kewangan yang kokoh. Negeri Sembilan mungkin sepenggal baru ni tidaklah seperti dulu, tidaklah semewah mana. Dari itu, jika JTA dengan PH untuk bekerjasama, dari segi mana? Sebab JTA dah buat semua kawasan. Malah PH berpendapat bahawa JTA bertanding di kawasan Melayu itu adalah lebih baik dan menguntungkan Pakatan Harapan sendiri. Kenapa saya katakan bahawa JTA bertanding di kawasan Melayu menguntungkan Pakatan Harapan? Kerana JTA tak ada doktrin. Doktrin dia ialah Melayu. Melayu. Sama dengan perangai UMNO ni, Melayu. Dari itu, kalaulah ada 2-3 ribu dalam satu parlimen itu yang jiwanya nasionalis Melayu, tentu dia menyokong GTA ataupun fanatik kepada Tun Dr. Mahathir. Dan sebenarnya 2-3 ribu itulah ancaman untuk Pakatan Harapan menang. Tetapi Pakatan Harapan mempunyai penyokong yang konsisten. Sama ada menyokong PKR sendiri, menyokong Anwar Ibrahim sendiri. Dari itu, andaian atau doktrin yang dibagi PH 22 bulan kerajaan gagal, masalahnya di mana kerajaannya gagal? Dia bukan gagal dalam banyak perkara. Kegagalannya di mana? Kalau kita katakan PH itu gagal, ia gagal kerana Tun Dr. Mahathir yang gagal, yang meletakkan jawatan, yang menimbulkan masalah dalam Pakatan Harapan sehingga ditikam dari belakang oleh Mahidin Yassin. Dari itu, dari segi polisi dan dasar, PH masa pemerintahan itu baik. Tetapi Dr. Mahathir berpendapat bahawa cita-cita dia untuk menjadi Perdana Menteri, kecapaian dan cita-cita dia untuk mendakwa Najib telah sampai kepada penghujungnya. Dan juga Zaid Hamidi dan beberapa pemimpin UMNO. Jadi tujuan Dr. Mahathir masa itu untuk bertanding dan menjadi Perdana Menteri bukan pertujuan untuk membela rakyat, untuk menyampaikan dendam kesumatnya, untuk membuktikan bahawa tuduhan dia sebelum dipilih menjadi Perdana Menteri pada tahun 2018 bahawa Najib Razak adalah seorang penyamun, perompak dan pencuri, dan dia telah membuktikannya dengan menuduh Najib Razak ke mahkamah yang kemungkinannya tidak akan dilakukan selagi BN memerintah. Malah sudah pun dilakukan oleh tim penyiasat YNDB pada tahun 2016 lagi untuk mendakwa Najib Razak. Tapi apa yang berlaku? Najib Razak telah melucutkan jawatan Peguam Negara, Ketua Pengarah SPM dan sebagainya. Dari itu, saya kadang-kadang apabila tengok kenyataan-kenyataan orang UMNO ni, saya pun geli hati. Di mana ilmuwan politik dia yang dia belajar mengatakan Pakatan Harapan gagal dalam masa 22 bulan memerintah. Yang gagal itu Dr. Mahathir bin Mohamad ataupun Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Dia yang gagal. Dia yang tak berjaya dalam misinya. Yang dia berjaya ialah kehendak diri dia untuk melihat Najib, Ahmad Zahid dan beberapa pemimpin UMNO lain dibicarakan dan sesungguhnya disumbat di dalam penjara. Dan Najib Razak sudah pun disumbat di dalam jail selama 12 tahun. Dari itu sekarang JTA nak bertanding. Bertanding ialah untuk menerima serpihan-serpihan parti daripada Putra, Berjasa, PBM, Pejuang. Ini semuanya hanya serpihan yang tak ada pengaruh. Tetapi dengan nama GTO dilihat seperti ada pengaruh.
Dan apabila pengundi JTA ini mengundi, maka dengan sendirinya mereka ni akan membantu PH, kerana JTA ini akan menjadi penentu kepada kemenangan Pakatan Harapan. Dari itu pada saya dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Pakatan Harapan ke, melihat amat menyenangkan hati JTA ini bertanding. Apakah pandangan Datuk tentang pengundi 18 tahun? Kemana hala tuju pengundi 18 dari data dari Sekan Datuk? Pengundi 18 tahun ini adalah pengundi hidup dalam zaman reformasi. Zaman keadaan politik yang tak stabil. Kalau dia umur 18 tahun, 4 tahun dulu dia berumur 14 tahun. Sebelum dia umur 14 tahun, dia umur dalam kedudukan 8 tahun, tak tahu apa benda. Tetapi budak-budak umur 18 tahun ni dibesarkan dalam keadaan politik, dan mereka juga secara tidak serius sepintas lalu. Contoh dia, anak saya berusia 22 tahun. Dan rakannya pun dalam bahaya yang sama. Kerana dalam beberapa perbualan mereka, antara kawan-kawannya bertanya soal politik kepada anak saya. Bapak you kena pecat je dalam UMNO. Bapak you tu baguslah. Selalu cakap betul. Selalu bantu orang. Selalu ni. Kenapa diorang pecat? Jadi inilah menunjukkan jangan kita underestimate, pandang remeh budak 18 tahun ke atas ini, umur 19, 21. Kena ingat tuan-tuan, masalahnya sekarang ni undi automatik bukan budak 18 tahun. Undi automatik ini juga orang-orang yang tak pernah berdaftar. Ada yang dimasukkan dalam daftar pemilih secara automatik. Dari itu mereka yang dulu umur 21 ke bawah, 18 tahun hingga 21 tahun ke bawah, mereka automatik. 21 tahun ke atas, jika anda tidak berdaftar, tak adalah jadi pengundi. Maknanya dalam akta itu jelas 21 tahun ke atas kena daftar. Tapi SPRM SPR 18 tahun hingga 21 tahun diautomatikkan. Jadi saya nampak pengundi-pengundi 18 tahun ini, jika tak dikawal oleh ibu bapa mereka dan juga sebilangan besar mereka umur 19-21 dah bekerja, jadi ataupun pendidikan, dan mereka semuanya ada di kolej, universiti dan sebagainya. Jadi kalau mereka sengsara sekarang, takkan mereka nak mengundi Barisan Nasional atau UMNO ini? Ada sebabnya Majlis Kerja Tertinggi tidak konsisten. Mula-mula digantung Ketua UMNO bahagian Alustar, Datuk ditangguhkan, malam ni diterima balik, dibatalkan. Jadi kalau itu, apa pandangan pengundi Kedah? Tak anda pilih parti yang ikut suka hati, yang pecat ahli dia. Hanya kesalahan menulis dalam WhatsApp menegur presiden parti. Akhirnya dipecat kerana itu. Maknanya presiden parti ini tak boleh ditegur. Dictatorship. Tegur kena buang. Macam saya. Saya antara sebabnya lah kerana menegur Pertama Zahid Hamidi. Mampu ke BN rampas Terengganu? Mohonlah, tak mampu. Siapa nak jadi menteri besar? Yang sekarang ni kita kena tanya, ya, di mana UMNO nak bertanding, siapa yang nak jadi menteri besar? Walaupun Terengganu tidak akan bubar dalam masa pilihan raya ini, saya ulangkan sekali tuan, Dewan Negeri yang bubar hanya milik UMNO saja, iaitu Perlis, Perak dan Pahang. Lain tidak bubar. Dan ini bagus untuk negara. Kita dah tiba masanya buat reform pilihan raya ini. Asingkan Dewan Negeri satu masa yang yang lain, Parlimen satu masa yang lain. Kerana kita lihat keadaan sekarang ini tidak adil. Contohnya, kalau bubar Parlimen dan Dewan Negeri, ya, masa yang sama, orang macam saya di wilayah Persekutuan hanya satu undi. Tetapi orang
di negeri lain dapat 2 undi. Dan 2 undi ni tak sama. Parlimen dia bagi BN, state dia bagi PAS, DAP, ataupun parlimen dia bagi DAP, state dia bagi UMNO. Jadi pengundi ni sebenarnya pun tak konsisten. Dan itu patutnya apa yang dilakukan oleh negara sekarang, pindah undang-undang. Kalau berlaku serentak pilihan raya antara parlimen dan Dewan Negeri, taklah dikira undi yang parlimen tu. Kalau dia undi kepada BN dalam ataupun DAP di dalam itu Dewan Negeri tu, maka undi tu jatuh ke tangan DAP. Tapi ada persoalan yang saya tanya dekat mereka, ialah katalah parlimen Barisan Nasional menang lawan DAP, tapi 3 adun ni DAP tak bertanding. Jadi macam mana? Yang itu kita kena fikirkan lah dalam bentuk separation, iaitu pemisahan pilihan raya antara kawasan parlimen dan kawasan Dewan Negeri. Okey?